Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna 'uluman yanfa'una. Rabbi zidna 'ilman nafi'an wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-sawab. Qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Kedua mutoh dengan sengaja. Itu dah. Kedua daripada perkara yang membatalkan puasa iaitulah mutoh. Jadi hak kita mengaji lepas bau ni, yang pertama tu ialah masukkan suatu ke dalam rungga. Hak tu umum. Yang dimaksudkan dengan rungga iaitulah lubang hak yang terperahau. Salah satu daripada lubang yang terperahau iaitulah lubang tekak kita. Artinya bila masukkan suatu melalui lubang tu, pahaya dak tafsir pula masuk tu hingga sampai kepada hak batin, maka batal puasa. Selain daripada kita masuk juga perkara yang menyebabkan batal puasa kita mengeluarkan suatu kok tu. Kita mengeluarkan sesuatu tu kok sakni, kok lubang tekak kita yang dikatakan mutoh. Mutoh ni makna waktu ubik suatu melalui lubang tekak. Tak ya tubik kotor kan mutoh? Jawabnya iyalah. Kalau gitu sabit dengan lubang tekak ni, kalau masuk pun batal puasa, kalau tubik pun batal puasa. Balah mana kalau masuk batal puasa? Hak kita mengaji lepas bawah ni, ia bila pertama tu. Masuk ke suatu hingga sampai pada hak yang batin. Hak tu batal puasa. Kalau kita kata waktu ubik suatu dengan melalui lubang tu, waktu ubik mengeluarkan suatu dengan melalui lubang tekak yang dikatakan mutoh dalam istilah panggilan Melayu, itu pun batal puasa juga. Itu dia. Tapi kata mutoh saat ni itu perkara yang batalkan puasa. Mutoh mana? Mutoh yang berlaku ia dengan sengaja. Dia pergi kait waktu sikit. Mutoh hak ia sekalian wak nawi mutoh. Mutoh lepas tu dia tu sekalian ia wak nawi mutoh. Itulah dia panggil sengaja. Kita ni hari ni dia panggil hari 1 Ramadan. Kerana semalam ada kelihatan anak bulan Ramadan di Bukit Jahar kita. Lalu tu pihak qadi periksa pergi mari, didapatinya cukup syarat-syarat bagi ru'yah yang kita tetapkan. Maka kita sabitkan bahawasanya anak bulan Ramadan telah kelihatan semalam. Lalu tu hari ni kita puasa, yang dikatakan sehari bulan Ramadan lah hari ni. Agak munasabah hari ni kita nak royak sekarang lagi bagi kita orang lelaki ni nak sebaik. Selain daripada kita puasa, kita masuk duduk dalam masjid ni, kita niat iktikaf kata. Jadi boleh follow 3 ni hari ni.
bagi kita orang lelaki ni boleh fala 3. Lepas tu mama-mama kita tu boleh tupai guna fala kita. Nah, mana? Nombor 1 fala puasa, nombor 2 fala i'tikaf, nombor 3 fala mengaji. Nah, 3 fala. Maka 3 fala ni kita jangan hilang. Kita jangan lepas peluang dengan secara kita ni rugi menanam ya panggil. Nah, tu dia. Artinya pengajian kita dalam bulan Ramadan ni kita terus bersambung dengan tak ada berhenti, tak ada hulu, tak ada pondok, kita terus hadap depan. Nah, tiap-tiap kali kita mari, satunya kita masuk dalam masjid niat i'tikaf lalu. Boleh fala i'tikaf. Walaupun kita duduk jenera kerak-kerak, tapi boleh fala i'tikaf. Yang kedua pula, boleh fala mengaji. Nah, selama kita duduk di dalam halqah pengajian, maka Nabi ibarat kita supaya duduk dalam kebun syurga. Nah, bukan yang mudah juga tu. Lepas tu yang ketiga pula, boleh selaginya fala kita puasa. Tu 3 fala hari ni. Nah, pergi pada kitab. Hak kata mutah yang membawa kepada batal puasa ni dengan sengaja. Mutah yang berlaku dengan sengaja, yakni dia sekalian wa'wi mutah. Nah, balah mana hak dia sekalian wa'wi mutah? Seperti kita kata dia ambil tangan cocoh masuk dalam tekak. Nah, ataupun dia beruh gigi, nyetojahnya Allah hujung beruh gigi itu sapa pada dalam tekak. Berlaku mutah. Maka puasa dia tu batal. Nampak tadi? Lepas tu ingat lagi, hak ia tak ada sebut di sini. Ia kata serupa juga dengan kita menyahjakan mutah. Jaga. Serupa juga dengan kita sengaja wa'wi mutah. Kita ni sudah jadi adat biasa. Bahawasanya benda tu kita tak boleh tengok. Jaga deh. Tu dia. Sudah jadi adat kebiasaan bagi kita tu, benda tu kita tak boleh tengok. Nah, bila kita tengok benda tu, tak boleh pergi dah kita ni geruk tubik lalu dah. Nampak? Balah mana? Tok Guru Misal ia kata seperti kita sudah berlaku adat bagi kita. Selama kemari dahnya kita tak boleh tengok lembu beranak duk jilat anak dia. Apa nak tu? Tu dia. Lembu beranak Lembu ni bila dia beranak, ia jilat anak ia, lendai haduk belik ke anak ia, dia jilat makan. Kitanya tak boleh tengok benda tu. Sudah jadi adat tabiat kebiasaan bagi kitanya, bila kita tengok benda tu siap dah. Nya mari pecah idea mari kok akhir mutah tubik geruk lalu dah. Nah, kebiasaan kita selama kemari lagu tu. Nah, dalam keadaan kita duk tahu dah kata adat kebiasaan kita lagu tu kita pergi kaca tengok juga. Bila kita pergi kaca tengok juga berlaku mutah. Ulama fiqh kata itu termasuk di dalam jumlah bagi sengaja juga. Hati ingat molek. Tu hak bisa ikutlah kita ni apa saja pun kita bila tengok benda tu jadi berlaku kemai mulut. Bukan sekadar kemai mulut saja. Kemai mulut hati membawa pada mutah. Nak break tak leh dah, nak kain tak lekat dah. Tu ulama fiqh kata kalau kita pergi kaca tengok juga benda tu, maka masuk di dalam kaedah kata kita menyahjakan mutah juga. Artinya batal puasa juga. Kalau gitu maknanya boleh kita surah 2 buku mutah ni membawa pada batal puasa
tubik dua bentuk ke. Satunya berlaku mutah dengan secara mubasyaratan. Balah mana mutah dengan secara mubasyarah? Kita sengaja buat mutah. Kita hala tangan masuk dalam tekak. Kita hala hujung buruh gigi masuk pada humbi tekak. Berlaku geruk mutah tubik. Hak tu dia panggil kita sengaja ke mutah dengan jalan mubasyaratan. Ada soal lagi ya. Nah, hak kita misal sana. Nah, bukan kita buat dah, tak ada berlaku dengan perbuatan kita untuk menghasilkan mutah tu. Tapi kita sudah lekat baiat bagi kita lagu tu. Kalau tengok benda tu nya timbul kemai mulut mari pecah alia ke, akhir mutah geruk tu. Kita pergi kaca tengok muka tu masuk dalam kaedah kata menyahjakan mutah juga. Arti batal puasa. Ingat deh. Lepas tu ingatlah puasa kita di dalam bulan Ramadan 30 hari. Ia mula hari ni dah. Nabi kata kalau kita punah satu hari. Kalau kita punah satu hari, kita qada selama mana pun tak sama dah dengan satu hari hak yang kita buat punah tu. Di segi kelebihan dia nya. Qada tu lepas wajib lah. Nampak dah? Tapi nak pergi sama kelebihan fadilat Ramadan tak ada. Sebab apa? Kerana walaupun kita qada, walaupun kita bayar bukan tempat dia dah. Tak gitu? Bukan kita bayar tempat dia dak dah lah. Hak tempat tapak dia sungguh nak bayar tak leh. Nampak tak tu kata tempat dia sungguh nak bayar tak leh tu. Nak bayar kok mana muka esok. Kena wajib puasa hak esok. Lusa pula kena wajib puasa hak lusa. Sebulan bulan Ramadan wajib puasa tiap-tiap hari. Tiba-tiba kita pergi merusakkan satu hari daripadanya, kita nak pergi qada bulan Ramadan tak harap apa? Tak leh dah. Tak leh dah. Arti kalau nak qada juga kena qada dalam bulan Syawal, kena qada dalam bulan Muharram, kena qada bukan tapak dia dah. Sebab itulah mafhum beberapa satu hadis Nabi kata kalulah puasa kita ni punah satu hari dalam bulan Ramadan, maka kita bayar di dalam bulan lain walau 10 kali bayar sekalipun fadilat ia tak sama. Cuma ia panggil lepas tutup teh wajib. Suku tu zimmah ulama berkecek. Sama ke fadilat dia? Tak dah. Sebab itulah kita sentiasa kita jaga sungguh-sungguh jangan jadi batal puasa kita. Jangan kata batal ke batal jadi kena kita qada boleh. Jawabnya ya betul. Tapi hak kita qada tu Nabi kata tak sama. Kita nampaklah tak sama segi mana. Kita tak bukan tak tapak dia tu pun nampak dah. Tak gitu. Kita tak tapak bukan tapak dia dah. Situ pun nampak nyata benar dia kata tak sama. Lalu tu kita beringatlah. Apatah lagi kalau boleh kita beringat serta kita boleh tahu pula lorang-lorang dia hak nak jadi batal puasa. Bila hak kita duk mengaji dalam kitab mutlak ini. Itulah dia panggil kena pada tepat. Kita masuklah hutan. Tuan nak beringat takut ketik dia ular tapi tak kena ular. Nak beringat boleh lagu tu. Kita masuklah hutan. Lepas tu duk beringat takutnya pakah di tebuai. Tapi tuan tak kena tebuai. Mana boleh nak beringat lagu tu. Ya we kena tebuai. No ibu tebuai we. Beringat kena lalu. Nampak dah? Habis. Demikian lagi yakni seperti mutah pada pihak batal puasa sedu. Baca gitu. Sedu reti belakang dah sedu ni lah. Batal puasa juga sedu. Dua beradik dengan mutah juga sedu ni. Sedu tidak atau sedu tu?
Reti dah. Sedu setengah-setengah tepat ia panggil seduk. Ia buah hamzah lek belakang. Seduk aku ni, seduk ni. Duk seduk. Balah mana rupa seduk tadi meh. Jadi kung setok. Kung setok. Nah, setengah-setengah orang tu kadang-kadang ia kung setok duk setok kung tu ia tak ada gapo halih. Boleh jadi angin lah. Angin dalam duduk jadi belaga pergi mari balik dah. Tapi setengah pada setengah tu seduk setok tu siapa tubik benda pula dah. Hak tu hak pekah duk kecek tu. Ada pun kalau seduk setok tu sekadar kata duk belaga angin pergi mari, hak tu tak ada apa. Tinggi lagi pada tunya tubik barang. Maka hak tu hukum dianya sama dengan mutah. Pada pihak membatalkan puasa. Sedu ni pula pun nak hukum kata dia tu boleh membatalkan puasa syaratnya dengan sengaja. Tu dia. Ada pun kalau berlaku sedu dengan secara bukan pilihan kita, berlaku sedu saat ni tu dengan secara tergagah, hak tu tak apa. Tak apa. Nah. Lagi pula jadi satu kait dia panggil sedu saat ni tu syaratnya kena berlaku dengan sengaja. Lepas tu kita kata buku sedu ni kita nak hidup sengaja kok mana? Tak ada dah. Ada ke orang berlaku sedu dengan sengaja? Ihwasa sepuluh tak ada. Tak ada dah. Luput dah satu kait situ. Luput dah satu syarat bagi batal puasa. Bermaknanya kalaulah berlaku sedu saat ni itu dengan jalan tergagak, tak masuk dalam kaedah ni. Sebab yang kaedah syarat berlaku sedu saat ni itu dengan sengaja. Nah, kait yang kedua pula, apabila keluar suatu daripada maedahnya, maedah bagi orang puasa, keluar saat ni itu kepada had yang zahir. Tu kait yang kedua. Ni pun apa bersangkut dengan sedu juga ni. Nah, kalau kita nak reka kedua siapa ke mutah. Baca pengamak tengok. Ya gini, ya kaedah mutah ni kalau tubik angin saja tak panggil mutah dah. Mutah ni ma'ruf dianya, ta'rif dianya tubik satu benda. Kalau sekadar kata dok mutah awak tubik suara serta dengan angin. Hak tu nampak tak masuk dalam takrif mutah lah. Sebab alam perut dah. Nah, tu dia. Kalau gitu nampaknya apabila tu kita sangkut dengan sedu saja dah. Kata sedu yang berlaku dengan sengaja atau membatalkan puasa, kita kerak sekat tu je. Apabila keluar suatu daripada maidahnya, maidah bagi orang puasa. Syaratnya kena sedu saat ni tu. Dia boleh tarik benda hak duk dalam kandungan makanan waktu tubik keluar. Tu batal puasa. Maidah ni apa? Tepat kandungan makanan. Orang siap panggil kaphak. Nah, tu dia. Jadi nak wayak katakan syarat bagi sedu kita tu membatalkan puasa, syaratnya kena sedu saat ni dia boleh heret benda hak duk dalam kapak. Dia boleh heret benda hak duk dalam maidah waktu bik mari keluar. Waktu bik mari keluar tu maksud lagu mana? Yani waktu bik mari sapa kepada hak zahir. Batal puasa. Itu pun kalau berlaku saat ni tu dengan sengaja. Nah, tu kata apabila keluar sesuatu, keluar saat itu daripada maidahnya, maidah bagi seorang yang puasa. Apa dia maidah? Ialah tepat hak duk ladu makan ni selepas dah kita makan. Orang saya panggil kapak, dia panggil lah tu. Nah, keluar saat ni kepada had ya zahir. Mana hak zahir? Mana tu imam hak zahir?
Kita duk mengaji buat ni hak batin saja weh. Hak zahir. Dana hak zahir. Hak zahir dengan hak batin hak tolong. Tapi hak batin kira sekat tu turun kok nu. Hak zahirnya kira lek nu naik we kok ni. Situ belaka. Nampak tak dah? Supaya Sidratul Muntaha kita mengaji dalam cerita Isra Mi'raj ni. Sidratul Muntaha apa dia? Faham berdarah Yesus. Sidrah tu faham berdarah. Faham berdarah Yesus. Suk kok mana? Ya tafsir dah. Syekh Daud tafsir dalam kitab Kifayatul Muhtaj, Yesus yakni hak atas turun mari suk sekat tu je nak turun tak boleh dah. Kalau hak mari atas. Nah, hatu muntaha. Kalau hak naik lewah pula. Naik mari lewah, pergi sampai sekat tu, orang break situ. Muntaha situ. Nampak? Jadi Sidratul Muntaha tu panggil setara antara atas dengan bawah. Supaya juga kita mengaji dalam bab puasa ni ya duk taubik. Makhraj batin tu apa? Ialah makhraj ha ataupun makhraj kha ala qauli. Nah, pas kira lek mana? Kira lek ya turun kok nu. Ambil pada tu turun kok nu, dipanggil lakah hak batin tu. Nah, apa tu hak zahir pula kok mana pula? Hak tu juga, tapi ambil lek wah naik kok ni. Tu hak batin, hak zahir. Artinya kalau lakah mari lek ni, ia panggil benda dalam lakah tubik pada hak batin mari pada hak zahir. Kalau hak luar pula, hak luar turun pergi pas dalam tu, ia panggil benda luar lakah pergi pada hak batin. Tu dia. Sebab tu sini tuan kitab Mutlaq yang senyap tak tobik ni. Sebab dia tobik dah baru ni. Artinya hak tulur, hak zahir, hak batin, hak tulur. Cuma ia panggil iktibar mahal dia. Iktibar tempat dia. Kalau ambil kau ni turun pergi kau nu, dia panggil balik nu tu hak batin. Ambil le nu naik mengikut ni. Balik lakah mari lek ni, ia panggil hak zahir. Tengok pandai ulama fiqh dia. Ya. Makhraj ha ataupun makhraj kha. Nah. Itulah kita reti satu tajuk dengan secara khulasah kesimpulan mutah salah satu daripada perkara yang membatalkan puasa tapi syarat berlaku dengan sengaja. Sebegitu juga sedu, dua beradik dengan mutah juga. Tapi sedu dikaitkan dengan dua syarat, satunya berlaku dengan sengaja, yang keduanya apabila keluar suatu daripada hak batin, daripada kawasan batin kepada kawasan zahir, batal puasa. Apa? Molek dah. Tak ada nyewa ya hak telinga sakat mana hak batin. Hak lubang hidung pula sakat mana hak batin. Molek tu. Yang kita litah tu dah. Dalam mutlak ini barangkali tak ada sebut hak batin, hak zahir batin, hak nisbah pada telinga dengan lubang hidung. Nah. Ia nisbah pada hak telinga dulu. Kita berkecek hak telinga. Hak zahir dianya, hak batin dia sekat mana? Kita terahlah kliking tengok. Nah, kita terahlah kliking tengok, ia masuk pergi sutuk sekat mana? Sekat ia sutuk tu. Sekat ia sutuk tu balik ni, balik ni, balik humi kliking, hak tu zahir. Balik sana pada tu, tu batin. Tapi ketika tepat hak dia sutuk tu, jangan kita tojah dengan secara berkaca sangat. Ia panggil tojah dengan secara sederhana. Pergi sutuk di mana? Kawasan lek sana tu ia panggil hak batin, kawasan lek ni ia panggil hak zahir. Itu nisbah pada lubang telinga. Nisbah pada lubang hidung pula, ia kira sekat lembek ni. Sekat lembek ni dah. Pecek hidung kita ni lembek sekat mana ni? Ni kok ni lembek saja ni. Lembek naik mari. Ni. Sekat lembek tubik mai kok ni, waktu hak zahir. Naik gi kok nu, waktu hak batin.
Kalau hidung kita still lebih, hidung dia tu kok 2 inci 3 inci. Dah. Hidung demo tu Allah yarham beli saya kata, dia kata kita duk puati orang Jawi kita ni. Bila mari Mekah tak jadi kata. Nak pergi lawan dengan hidung fuak pelpohnya tak jadi, tak ada lawan kata. Allah yarham beli saya, dia panggil fuak hidung pelpohnya. Pada hidung pelpohnya. Ya ni fuak hidung panjang ni rajin buat amal. Nah, hak pasal hidung pandai tak jadi kata. Malah. Tu dia. Weh. Terti satu tajuk dah. Bab batal puasa sakut dengan mutah. Ketiga, jima'. Jima' sani pula hak kata batal puasa tu dengan sengaja. Nak sepak tu baik apa ni? Berlaku jima', berlaku persetubuhan dengan jalan terupa. Hak tu tak batal puasa. So lagi pula hak tak batal puasa sepak tu baik, berlaku jima', berlaku persetubuhannya dengan jalan gagahi. Dia mau mari paksa kita, dia mau mari ku kita, kalau mau tak jima' tak setubuh, aku bunuh hakmu. Kawan tu pun jima' setubuh. Sebab apa? Kerana nak mengelakkan diri dia daripada kena bunuh, tak batal puasa. Tapi dalam bab ikrah ni kena tengok pula. Orang hak juru mari ikrah kita tu, ia kuasa ke tak untuk melaksanakan benda hak ia gagahi atas kita. Ia tafsir situ pula. Misalnya kita kata gini, orang tu dia mari ku kita, suruh kita setubuh dan jima'. Dia katakan, kalau mu tak setubuh dan jima', aku semulai muthak. Dia kata itu. Kita pun setubuh. Dengan sebab dia nak semulai kita tak? Batal tak puasa kita setubuh tu? Ulama fiqh duk berkecek sikit lagi situ. Orang hak ku kita kata kalau mu tak setubuh aku nak semulai tak? Dia biasa semulai orang apa orang tak? Dia tengok situ pula. Qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi. Pula dah, kecek pula dah situ. Syaratnya kena orang mukrih, kena orang hak juru paksa kita, juru ku kita ni, dia kuasa untuk nak meluluskan benda hak dia ku kita. Artinya dia kata, kalau mu tak buat benda ni, aku semulai mu. Dia ni duk semulai orang banyak orang dah. Dia kata nak semulai, kita tak buatnya semulai sungguh. Kita buat tu tak apa. Sebaliknya, dia maiku kita kata kalau mu tak buat benda ni aku semulai mu. Dia ni jangan kena semulai kita, semulai dia pun tak biasa. Tengok darah orang semulai dia tu, mabuk darah rupa selepas tu. Kalau kita pergi buat juga, maka hukumnya batal puasa. Dan bukan sabit dengan puasa saja, segala-segala rukhsah syarak tak sabit dengan benda-benda hak laku-laku. Tak jadi maknanya. Kalau pergi buat juga tak boleh. Hak tu tidak dimaafkan. Itu puasa juga dah. Itu dia. Patut satu masa satu keduka lah dia panggil dah. Kadang-kadang budak-budak kita ni, hanilah kita kiralah pada cikgu tadika ni dah. Kita peganglah bahasa kita. Allah lah ni kat budak halah-halah kecek syiah habis. Kita bukan nak anti demo kecek syiah. Nabi kata man ta'allama lughata qaumin amina mim makrihim. Siapa-siapa dia belajar logat bagi satu kaum, orang ni aman daripada kena tipu oleh kaum tu. Nampak tak? Kita bukan nak lari, tapi jangan tinggal bahasa kita. Bapa boleh nak mengepek lagu tu. Kadang-kadang hok dok pergi nak menikah rumah. Amo bila orang nak menikah mau tanya kan, kerana kita nak wayak hukum di sebalik tu hanya perkara lagi.
Kita nak tanya kata, demo ni berlaku jimat, berlaku setubuh dah ke dua ni? Bila kita tanya gitu, dia paling klik tanya kita, bekna jimat apa? Bekna setubuh apa? Tak reti jimat, tak reti setubuh. Lepas tu kita nak pergi guna bahasa mana pula dari dia tak reti hak tu. Kita nak pergi guna bahasa apa pula? Tu dia panggil bahasa hak yang paling beradab sekali dah tu kira tu. Lepas tu dia tak reti. Bekna yang terjimat apa? Bekna setubuh. Hingga sampai kita ni duk mikir nak katakan no. Nah, lafaz ni Masya Allah hak siya sedap dengar. Hak kita ni kalau pergi tinggi lagi teruk dah lah dah. Jadi tak sedap dengar dia panggil. Tu dia. Tapi hak siya ni sedap dengar. Dia katakan nah, mipit sampan. Oh sedap dengar hak dia. Bunyi manis ya. Nah, kita pun cari nak tanya balah mana ni budak ni. Kita kata ni. Nak tanya kata dua-dua ni khơi mipit sampan leyang. Oh, dia kata biasa dah apa. Baru boleh wayak. Ni. Bila dia wayak tu biasa dah, kita kena wayaklah hukum di sebalik tu. Tu je bukan nak tahu rahsia demo. Kerana kita nak wayak hukum di sebalik tu, dia mari beberapa perkara pula. Tak apalah betul tu. Betul hak kita duka ceritanya, tanya kata setubuh, tanya kata jimat, tak reti. Bila kata mipit sampan, baru reti. Apa dah tu? Inilah nak wayak katakan bahasa kita jangan tinggal. Kita bukan kita tak setuju dan bercakap sia. Cakap sia pun kewajipan bagi kita. Sebab Nabi dia jaga dah saat ni. Setengah kata hadis saat ni tu, kata saat ni. Siapa-siapa dia belajar logat bagi satu kaum, orang ni ambil daripada ditipu oleh kaum tu. Muka kita reti logat dia. Apa? Man ta'allama lughata qaumin amina mim makrihim. Setengah kata hadis lah. Siapa-siapa dia belajar logat bagi puak tu, maka orang itu selamat daripada kena tipu oleh puak tu. Mana mesti juga kita belajar logat dia. Tetapi hendaklah kita ingat belajar logat dia jangan sampai terlupa hak kita. Situ pak salahnya. Kita tak ada apa belajar logat sia pun kita reti. Orang putih pun kita reti, Cina pun reti, Arab pun reti. Hak tu comel kali. Lepas tu Syekh Ahmad tuan kitab Faridah sebut di dalam kitab Tashil Nailul Amani di tepi tu awal-awal tengok. Syekh Ahmad puji. Dia kata salah satu daripada kelebihan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada orang petani khifatul lisan. Tengok kita khabar tak? Satu nikmat yang Allah Ta'ala beri pada orang petani ni iaitulah khifatul lisan. Syekh Ahmad sebut rengeh lidah dia. Artinya orang petani kita ni ikut hidup di mana hajuk orang mudah. Bahasa dia, logat dia, lidah dia ni dia mudah hajuk. Orang petani kita hidup di Mekah boleh mengajar budak Arab. Cari mana lagu tu? Hidup di Mekah. Allah yang rahmat pada haji kita kan. Dia ni setengah daripada guru Jawi masuk mengajar budak Arab. Masya Allah. Mudah ke benda tu? Mengajar bukan mengajar bahasa kita gini dah. Belajar mengajar bahasa Arab pada budak Arab. Orang Jawi, orang Melayu betul-betul boleh masuk dalam kelas belajar dan kelas mengajar budak Arab. Hani nak wayak tu satu nikmat, satu keistimewaan yang Allah Ta'ala beri pada kita orang petani. Syekh Ahmad sebutnya khifatul lisan. Rengeh lidah dia. Ikut hidup dengan siapa, dia turut boleh, dia buat boleh lidah dia. Cuba kita tengok orang Syiah. Orang yang hak kasih mahal kecek Syiah dah. Masuk Islam 15 tahun dah. 20 tahun dah duduk dalam kapal Islam. Felek tak habis. Betul tak?
Pelek tak habis. Kita orang Melayu hidup Mekah 20 tahun, kecek Arab. Cai. Kalau banding sama dengan orang Arab. Ni nak ayat atas lidah dia tu ini. Tu ingat deh. Kita bukan kita nak anti bercakap Syiah, kita nak anti bercakap tu bercakap ni, bahkan kita nak suruh. Tapi saja kena beringat hak kita, bahasa kita kena jaga jangan hilang. Nampak? Tu. Siapa sebut jimat pun tak reti, wayak persubuhan pun tak reti. Nak reti kena kata mipit sampan. Baru reti nyanyo. Nyanyo benar lagu tu. Deh. Tengok. Ya. Khifatul lisan ni mana lidah dia tu rengeh. Lidah dia tu rengeh, mudah mengajuk. Tu maknalah tu. Mudah mengajuk. Faham tak tu? Mudah mengajuk kan. Tu makna rengeh lidah, mudah mengajuk. Ia hidup Malay. Kecek Malay cahaya. Hidup Mekah. Kecek Arab. Itu satu keistimewaan Syekh Ahmad sebut yang Allah Ta'ala beri pada orang kita. Balah mana jimat sani jimat sani tu dengan sengaja. Nak sepak tubiknya dengan terlupa ataupun dengan jalan tergagah. Digagahi. Digagahi di atas seorang. Tapi buku gagahi ni ulama fiqh kecek sikit lagi seperti ni. Balah mana jimat hak batal puasa. Taswir ni dia panggil boleh taswir. Dengan dimasukkan sekalian hasyafah. Dengan dimasukkan sekalian hasyafah. Hasyafah tu apa? Kepala dia tu. Kepala zakat tu bukan jadi kepala zakat oleh dapat tu. Dia ada jadi lepas ada penakok dia tu. Ada penakok gelar dia tu. Hak sebelah balik tu dia panggil hasyafah. Dia panggil hasyafah tu. Setengah ulama dia kata kawasan hak yang Allah Ta'ala beri pada semula jadi dia tu warna merah. Tapi kita pun kata warna merah tu ghalib lah dah. Bukannya merah belakang dah. Dia kata. Jadi kalau dobik lagu tu nak keliru sikit tu. Hanya hak dobik hak tak kelirunya iaitulah sekat pergelangan dia tu. Sekat pergelangan dia tu balik tu dia panggil hasyafah. Hak balik ni tu dia panggil qasbuz zakat. Arab panggil lagu tu. Ia ada ia dua tu. Di batas seputung tu ia ada hasyafah. Lepas tu hak sebelah balik ni ia panggil qasbuz zakar. Batal dia. Tu. Maka hak batal puasanya hak mana? Ni masuk hak sekat ni. Hak sekat pergelangan ni masuk lagi itu batal puasa. Keluar air mani ke tak keluar air mani tak kira tu. Dah. Tengok dapat. Atau qadanya qada bagi hasyafah. Balah mana hak masalah qada. Satu orang tu Allah Ta'ala jadi dianya tak ada hasyafah. Atau hasyafah dia ada tapi nya kerak tahap demo. Supaya demo duk geger hak masuk Jawi. Tahun lalu nu. Kata Tok Mudin kerak habis batal dah. Nyanyi awak kerja lagu tu dah. Ni kapik kok mana tak kena kok mana pengapik dia dah. Habis putunya. Nyanyi awak kerja lagu tu. Tu. Tu dia panggil hasyafah. Baik, selaginya kalau orang tu tak ada hasyafah nak kira sekat mana? Ulama dhabiknya atau qadanya yakni qada bagi hasyafah. Qada tu kok mana tu? Daripada yen ketiadaannya yen ketiada hasyafah.
Lepas tu murak dengan qada di sini yakni kira urfan wa adatan. Nah, tu dia. Ya payah juga tu kalau kita nak kira qada nak mati sungguh dah. Ya ada kadang-kadang jadi panjang. Sapa 2 inci misalnya. Kadang-kadang tak sapa, jadi panak. Nah, apa tu nak kira lagu mana tu? Yang ni kira adat kebiasaan. Deh. Tu dia. Apa tu kita kata kalau seorang tu Allah Taala jadi dianya hasafah dia tu 3 inci. Hak tu dia panggil nadi. Dalam kaedah kita an-nadiru wujuduhu kal adam fala yubna alaihi al-hukmu. So kira hak tu hanya kira hak adat biasa. Gak kira hak adat biasa tu lebih kurang banyak mana? Secil lebih-lebih kita kata. Tu. Gak nisbah kepada orang hak tak ada hasyafah, bila dia pergi masuk lebih daripada qada secil lebih-lebih, batal puasa. Kiralah tu. Tu kata atau qadanya yakni qada bagi hasyafah. Kata qada saat ni daripada yen ketiadaannya yen ketiada hasyafah. Yen ketiadaan tu terbenar dua tu. Yen ketiadaan yakni fi aslil khalqi. Pada asal kejadian dia pun tak ada mula lagi dah. Hasyafah tu ada batas saja. Kepala tu tak ada. Kira qada juga. Lepas tu qada tu kira start secara mana? Adatan. Nah, ataupun kita kata yang ketiadaan saat ni tu pada asal kejadiannya ada. Patutnya gigi demonya gigi nak demo tak ada. Hak tu pun kembali kepada qada adatan juga. Ingat dah. Memasuk saat ni pada kubul atau dubur. Itu takluk pada kata masuk. Masukkan sekalian hasyafah, masukkan qada hasyafah dengan sengaja, masuk di mana? Pada kubul. Kubul ni ke apa? Iaitulah alak hak balik dapat. Alak perempuan hak balik dapat ia panggil kubul. Nah, atau dubur. Dubur ni alak lubang hak balik belakang. Kedua-dua tu membatalkan puasa belaka sekiranya dimasuk melampaui hak sana. Nampak dah? Kubur dan dubur daripada anak Adam. Isteri kita ke? Isteri je lah kita ni dah. Hamba perempuan, hamba apa hak halal kita pakai guna tak ada dah. Nah. Dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut Tuhan kata uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakum wa antum libasul lahun. Tuhan kata di ayat tu uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu, dibenarkan bagi kamu pada malam bagi puasa. Nah, dibenarkan, dihalalkan dan dibenarkan apa? Ar-rafasu ila nisaikum. Rafas ni dihalalkan akan rafas. Rafah tu apa makna? Ulama tafsir kata makna rafah ni iaitulah al-jima'. Al-jima'. Nah, setengah kata tak. Ya kalau jima' tu yang makan sebelah je. Artinya kita jima' dia. Setengah kata tak. Jima' apa ni? Rafah tu mana al-mujama'ah. Makan dua belah lalu. Wa emma kita setubuh dengan dia ataupun dia mai buat kita. Kedua-dua bentuk saat ni tu Tuhan kata
dihalalkan bagi kamu. Tapi halal bila? Mahal dia. Lailatus Siyam, malam bagi puasa. Halal saat ni tu Lailatus Siyam, di malam puasa. Puasa ni malam tak ada puasa dah. Puasa tengah hari. Artinya hari ni kita puasa, malam hari tu Allah Ta'ala kata dihalalkan bagi kamu. Syekh Ramli Surah dalam kitab Nihayatul Muhtaj, ia kata Allah Ta'ala sebutnya Lailatus Siyam. Maka Tuhan sebut Lailatus Siyam tu, itu ia panggil mantukul lafzi. Kecek banyak dia. Ia panggil mantukul lafzi. Apa dia mantuk? Madalla alaihil kalam. Barang yang menunjuk di atasnya oleh perkataan, itu ia panggil mantukul lafzi. Maka di situ Allah Ta'ala kata dihalalkan bagi kamu malam puasa. Dihalalkan bagi kamu turafas, yang setubuh dan jima pada malam bagi puasa kamu. Dia panggil mantukul lafzi. Mafhum dia? Tuhan tak ada ayat tu. Ya ayat tu, malam-malam bagi puasa kita ni halal kita jima isteri. Maka dobit malam tu mula dah no. Mula pada jatuh matahari hingga naik fajar masuk waktu subuh. Celah tu Tuhan kata dihalalkan bagi kamu. Tu dia panggil mantuk, bagi itu lafaz duk situ. Baik. Mana dalil yang kitab Mutaim kecek kata setubuh isteri ni batal puasa? Cuba jawab. Mana dalil? Ayat sana ni dia ayat tu malam-malam bagi mu puasa tak dibenarkan setubuh. Syekh Ramli sebut, ia kata kalau Tuhan sebut dengan secara mantuk lagu tu, mafhum dianya lagu mana? Malam bagi malam hak mu puasa, hak mu duk puasa tu dihalalkan. Berartinya siang hari haram. Siang hari tak boleh. Siang hari ni diharamkan. Nampak tak nah? Itu dia panggil apa tu? Dia panggil mafhum bagi itu lafaz. Tuhan ayat terbalik malam tu halal. Siang hari dah. Siang hari tak ada ayat dah. Hanya kita faham ambil sendirilah. Dah balik malam tu halal. Kalau itu siang hari tak boleh. Nampak dah? Tak boleh situ tu, tak boleh setara mana? Ulama usul fiqh buat kaedah an-nahyu fil ibadah taqtadil fasad. Bila dia larang, bila una-una larang bersabit dengan buku ibadat, kalau kita pergi kacewak juga, menghendaki ia akan rusak dan punah. Nampak tak dah? Ia larang. Bila larang, kalau kita pergi buat juga, pergi buat juga punah. Moga kita buat hak orang larang kan? Itulah. Benda-benda lagu ni lah kita kena bawa orang bekal hidup pondok dah. Itu dia. Untuk kita nak cari modal banyak, klik kat orang bekal kita ni tak ada dah. Kita ni pesen ni je lah. Ni pun nampak surut banyak dah hari ni dah. Kita ni kat pesen telinga adalah awak telinga kilik kita, awak telinga kilik kita, tapi ia panggil harapan kita ada banyak kau dapat, iaitulah kita ada anak jantan beberapa orang lagi. Buatlah demo ni untuk jadi pelapisan lepas dari kita. Tu je. Dubuh daripada anak Adam atau binatang. Batal puasa juga. Batal puasa. Ia pergi main dengan menateh, hukum dia tak boleh. Batal puasa.
atau menate. Menate ni walik berapa lemu dah. Tapi dia tak panggil berzina tu. Orang main dengan menate ni dalam kitab fiqh dia tak panggil berzina. Dia panggil ityanul bahaim. Dia panggil lah tu. Mendatangkan menate. Dia tak panggil berzina. Sebab ia dobit zina ni memasukkan hasyafah zakat ke dalam farat bagi perempuan yang dihalalkan ia halal nikah dengan dia. Nah, kalau itu kalau masuk hasyafah zakat juga tapi bukan dalam farat anak ada, dia tak panggil berzina, hanya dia panggil ityanul bahaim, dia panggil itu. Ya. Dosa supa kedak oi. Dosa ni lebih hak menate lagi boy. Lebih hak menate lagi. Itu dia. Nah, sahabat setengah ulama dia kata bila seorang tu pergi main dengan menate, ia semulih menate. Semulih menate. Lepas tu hak orang juru main tu, dia suruh tok naik tok tapak tinggi, tolak jatuh ke patah tekak lalu. Itu dia. Setengah ulama kata, ya Nabi suruh semula di situ supaya nak dekat derasuk cerita. Adalah ulama tangguh cara dia lah dah. Hak kata suruh semula, ya ni supaya nak derah katuk mulut. Kalau tak semula ke, tengok lembu tu, jelah dah tu dah. Kah kudah tu, ada main kecek panjang dia panggil. Lalu tu syarat suruh semula. Bila semula, suk cerita. Dan tiada batal puasa yang mewati. Ni logak ni payah hati belaka di kalangan fok-fok pemuda-pemudi kita ni. Nah, wati itu penama tah, tak tahu dah. Nah, dan tiada batal puasa yang mewati. Yang mewati itu hak jatah. Deh, kalau hak betina, ia kena bercakap kata yang diwati. Ia kena kata gitu. Tak batal puasa balik yang mewati dengan memasuk setengah hasyafah bagi yang mewati. Ia tak ada masuk sekali ada, okey. Saat ni dia bercakap kata nak jadi batal puasa tu dengan masuk semua. Masuk sekalian hasyafah tu baru batal puasa. Kalau masuk setengah, masuk setengah ni jawabnya tak batal puasa. Gitu. Sungguh pun kata tak batal puasa. Tak batal puasa balik yang muati dengan masuk setengah. Tetapi batal puasa yang diwatikan dia. Itu malak ia kecek. Balik yang muati kalau dia masuk setengah hasyafah zakat, tak batal puasa. Pasal apa? Kerana nak batal puasa ni syarat ia kena masuk semua. Bermakna kalau masuk setengah, kalau dia masuk setengah tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat tak batal puasa. Itu balik yang muati. Tapi balik yang diwati, yakni balik perempuan, balik hak betina. Istilah kalau kita nak cakap bahasa kampung kok, ia panggil hak juru tahan. Tapi huduh kecek itu dah. Tu. Hak balik betina tu, hukum dia batal puasa. Walau masuk setengah pun, balik dia batal puasa. Pasal apa? Dia kata sana. Tetapi batal puasa yang diwatikan dia akan yang pasal apa boleh batal puasa balik dia weh? Kerana sampai ain kepada rungo bagi yang diwati. Tu. Pelik ada. Tu dia. Jadi hundur kelik sikit. Perkara yang membatalkan puasa hak yang ketiganya jimak. Jimak ni yang kecek kata nak boleh batal puasa syarat kena masuk semua kepala zakat.
semua kepala kemaluan dia tu masuk habis, artinya lepas pada penakok dia tu, baru batal puasa. Baru batal puasa. Berarti kalau dia masuk juga tapi tak sampai hak tu, atau tak lepas hak tu, hukum dia tak batal puasa. Tak batal puasa buku tu. Buku tu. Lepas tu nak pakai ceksa lagi tu. Kawan ninya, ia panggil dalam istilah demo pakai cek kata, makan nasi mudah kenyang. Faham tak makan nasi mudah kenyang? Faham tak dah? Jadi bila dia pergi hala tak sampai situ lagi tu dah, atau buat tepuk sikit, tubai air mani. Batal puasa tak? Jangan bertukar ni. Lama kelik gigi kedai kopi ugo ni. Nah. Kita kena belak tubik dua weh. Buku tubuh syarat nak batal puasa kena lakoh hasyafah zakat. Kena masuk sekalian hasyafah zakat. Batal puasa. Kerti molek. Mafhumnya, pahamnya, kalau dia masuk juga tapi setengah hasyafah. Setengah hasyafah je. Tak batal puasa. Ataupun dia tak ada masuk ni, kau datang pergi pendak di muka kuala je. Tak batal puasa juga. Tak batal puasa. Soal lagi, ya wak lagu saat ni. Ya wak salah satu daripada dua bentuk kisah ni. Kita jawab tu tak batal puasa. Soal lagi, ya wak salah satu daripada dua bentuk kisah tu, nye keluar air mani. Batal puasa tak? Tu jawab berani gitu. Kalau hidup, batal kendok. Ni gaya dah kopi pula lagu ni. Batal puasa hak tu. Pasal apa? Dak payah nak bila lagi syarat perkara yang batalkan puasa yang keempat, keluar air mani. Masuk dalam qadiyah nuh. Qadiyah setubuh tu tak batal lah. Perading setubuh tak batal. Gi batal bak mana? Bak tubik air mani. Hak tu batal. Kau mana tadi? Tu email tanya tebak ni bak tubik air mani, tak kira kenyai tak kenyai, jawabnya ya. No. Hak ni kita tak usah kecek banyak sangat lah deh. Kita berasa masing-masing lah. Pasal ni abang duk surah dah. Ukur dia saat ni tu kembali pada adat kebiasaan. Tu. Ada juga orang siapa 2, 3, 4 ici tu, hak tu dia panggil luar biasa, tak usah kira hak tu. Kira hak biasa tak seci lah. Seci lebih-lebih tu je. Hak golek. Apa tu kak? Kalau kita kecek lagu tu dah bahasa payah lagi. Lakoh siapa tiba penakok dia. Mati situ batal puasa. Tu pun kalau siapa sekat tu takmim gilah sama ada keluar air mani atau tidak keluar air mani. Batal lah puasanya. Pasal apa? Kerana masuk di dalam kaedah jimat hanya kecek sana. Tapi kalau yang masuk setengah tu dengan melalui jimat di dalam qadiyah jimat, peradaan jimat tak batal puasa. Sebab apa? Kerana nak batal puasa kena masuk sekalian. Tiba-tiba pergi masuk sana bukan sekalian, tak batal puasa. Baik, tak batal puasa. Wari sikit lagi lek belakang. Selama tidak keluar air mani. Tu dia. Ada pun kalau keluar air mani, hak tu batal puasa. Sama ada masuk sikit ke atau bertepuh dengan muka kuala ke, tu baik air mani. Hak tu hukum dia batal puasa. Jadi dua perading. Tak email atau dua perading je lah. Ya. Ya. Gana? Hak tina tak jauh. Hak tina tak jauh ni tengoklah.
Kalau ia tu bini kita masuk dalam neraka. Nah. Oh ya tak leh, tak jauh ni tak leh, jangan deh. Jangan tok laki nak setubuh, hak betina tak jauh. Nah, tak jauh tu kadang-kadangnya pakai seluar. Nah, kadang-kadangnya katuk pitu. Itulah Nabi kata perempuan tu sentiasa dilaknat oleh mereka mula daripada tu hingga sampai subuh esok. Kalau berlaku lek malam. Oh, dalam boleh puasa pula dah. Nah. Hak dalam bulan puasa ni tak sah lah dia. Kita orang jatuh tak sah lah. Tak sah. Nah, naknya dalam bulan puasa ni kita kalau boleh ke dah. Kita ambil wasbah ke ambil Quran ke dah. Tu hidup benar seorang kita. Cari dangan buruk-buruk duk tu. Pas bini pun sah kata apa lah. Lebih-lebih lagi kita tahu tu datuk ni kalau duduk rumah mentorak dengan aku ni. Lebih-lebih lagi bini tu tahu lagu tu, daya lah tok laki baik. Hidup kebuhan, duduk lagi ketah tak apa. Nah, ambil Quran ke surat Yasin ke wasbah suluh bawa lagi. Nah, duduk sana. Kalau bini tu tahu kata dia ni kalau duduk rumah tak leh ni tak leh. Nah, body yang nampak tua, injil muda ni. Kita misal gitulah dah. Tu hamba hidup benar. Senang. Dah, ibadat ni puasa ni ibadat ke dah. Lepas tu kalau nak juga kita amal dengan ayat sana. Uhilla lakum lailatas siyam. Tu tu. Bahkan kalau kita nak kata gini tak apa lagi ke dah. Kita ingat kata kita setubuh lek malam tu. Kita buat kerja lek malam, ingat kata kita nak imtisal ayat ni. Boleh follow pula dah. Tengok tu. Tapi tu Malaysia ni hak orang lari hak tu lah ya kacau sangat dah. Allah, masya-Allah lah tu buat kita Malaysia ni. Nadah la wa khuliqal insanu dha'ifa je lah dah tu. Nah. Tu dia. Ulama tafsir apa makna dha'ifan? Ada ulama tafsir ay la yasbiru 'alan nisa wasyahawat. Tengok dah. Allah Taala kata dijadikan Malaysia tu lemah. Gapo dia lemah? Ada ulama tafsir kata makna lemah di situ ay la yasbiru 'alan nisa'i wasyahawat. Artinya ia nak tak leh kalau sabit dengan pino. Tu makna lemah. Nak kai tak leh, tak ada kekuatan. Itulah duk berlaku berzina, berlaku apa, buku tu dah tu. Kalau sabit dengan betina tu, orang tua kata sepuluh kucing ai ketawa dah. Apa dah? Wasyahawat dan segala keinginan lain kita jarang nak boleh kai. Tengok tu dia tanya sana. Boleh puasa duk nak lagi. Duk kacanya dah. Terlemah tu orang yang terlemah. Gak nisbah pada orang tu dia tanya kata berdosa ke dak bini takwi tu. Nak situ dah. Tak apalah. Maknanya kalau dia pergi setubuh dengan betina takwi tu batal ke dak? Nak situ. Batal tu batal semata dah. Batal semata dah. Nah. Tapi hak kita nak kecek sikitnya bini takwi tu masuk dalam dosa ke dak? Tambah soal lagi. Hukum batal tu batal dah lah. Itulah hamba kata kalulah ada kebiasaan lagu tu nampak tadi dia duduk belik tu kita hamba hidup benar lah dah. So hidup benar jangan dah hamba ia. Baik tu baik hidup benar. Buat itu mudah lah. Tu dia. Lepas tu berdosa ke tak dia partisip buku tu. Tu dia. Nampaknya tak boleh pergi berdosa juga. Sebab apa? Dalam nu dia kata la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Tak boleh kita nak patuh pada makhluk kerana deraka Tuhan. Gak puasa-puasa ni undang-undang Tuhan. Ia duk nak. Bila ia duk nak kita takwi.
Tak wi tu tak masuk dalam dosa, nampak tu. Sebab apa? Kalau kita wi, dia panggil kita redah hak Tuhan, merai hak dia. Mana boleh lagu tu? Hidup jaga dah tu. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Muna taat pada makhluk tak boleh kalau benda tu deraka kat aku. Tak boleh. Tu dia. Dah paling mudah sekali hamba ia hidup benar. Tu mudah kali dah. Ya. Boleh. Ia tak sepenuh. Nah. Ia tak sepenuh ni, tak sepenuh setara mana tu. Hasil mudarat dengan sahabat ia wak hijau tu lah kan. Hasil kemudaratan lah dah. Hasil mudarat lah. Ambo masa nak suka juga ingat sekali pun dah. Mulai ia tanya tapi menyapu mulai puasa tak apa, kita nak wayak hukum dah. Dalam kitab Syekh Daud Idahul Maq, Syekh Daud kecek dia kata satu tok laki ni dah Allah Ta'ala jadi ke dia tu luar biasa, barang dia tu besar telanjang. Tu. Besar telanjang. Besar setara mana? Tiap-tiap kali setubuh cari hak lek gulawai. Tiap-tiap kali setubuh cari hak lek gulawai. Cari sokmo-sokmo. Nah, tu dia. Apabila gulawai tu tak benar patisik tak uwi, masuklah neraka juga. Tengok dah. Nak wayah hak dia tu besar juga. Lepas tu baik. Tiap-tiap kali wak kerja berlaku cari. Tiap-tiap kali wak kerja berlaku cari. Dia kata dah. Boleh dak bini nak pergi tutup fasah dengan qadi. Jawabnya tak boleh. Tak boleh juga. Nyanyo dah. Nyanyo. Gak kita seorang perempuan nak pilih pasangan jodoh pasangan kita ni nak buat mana ahli pagi kena lagu tu siap nak pasah pun tak boleh. Nak buat lagu mana? Nak tanya orang tak tanya benda tu dah. Nak buat lah mana satu kesulitan juga tu dah. Tengok tu ia suruh tengok tu lah mana ni buka rasio kan ada. Tengok tu dia kata. Bermaknanya kalau tu tu kakah ia tu besar-besar kok, bagi tu pajela tu. Tapi ia tak lazim gitu dah. Tak lazim gitu. Kita tu pada tengok tu baik duduk sini baik duduk sini. Dia Allah Ta'ala buat satu-satu tempat jatuh betina ni dah. Dia panggil masuk pergi mari dah. Nah, apa dah ayat tu kalau kau pasawa dah. Apa ayat tu? Jadi sama pergi mari dah. Nah. Tu. Jadi kita ambil kaedah tu lah. Tak usah kata tengok kelakar tuan tu tak usah lah. Itu pun tak mesti jadi kaedah mutaridah. Tak nampak tu. Nah. Tu dia. Jadilah puasa-puasa ni. Kita klik pada kitab pasal balik yang diwati tu batal. Balik yang muwati tu tak batal kerana tak cukup syarat dia. Tapi balik yang diwati batal. Ilak dianya kerana sampai ain kepada rungonya. Tengok. Mainlah dengan mereka. Balik nung tak batal kerana tak cukup syarat. Nah, balik yang diwati batal puasa. Batal puasa masuk dalam tajuk mana? Bukan batal puasa masuk dalam tajuk bab wati dah. Batal puasa masuk di dalam tajuk kata setengah daripada perkara yang batalkan puasa
masukkan suatu sapa kepada hak batin. Masuk dalam tajuk tu. Agak suatu tu ke apa? Umum. Sama ada suatu hak pesi mari secara istiqlal ataupun suatu mari dengan saya tabik bagi benda lain. Termasuk zakat tu laki. Pergi kot tu nampak tu dah? Tu dia. Itulah dia kata kerana sampai ain. Murak dengan ain tu ke apa? Bukan dia debu, bukan dia mugat ada. Murak dengan ain tu, ia telah kemaluan bagi tok laki dia. Terbenak ain juga muka tu pun. Dia ledah lah. Jadi ia panggil bata poso masuk di dalam qadiyah kata memasukkan sesuatu ke dalam rungo bata dalam baknu. Nampak dah? Tu dia. Masuk dalam hak batin. Masuk dalam hak batin dah tu. Nah. Ada. Tak mesti keluar mandi. Balik perempuan ni mesti kena mandi ke dak? Jawabnya iya kena mandi. Lek laki-laki dak lagi. Lek perempuan tu kena mandi dah lah. Kena mandi. Dah. Ni je ledah ni. Pas ni je setubik satu hukum ni. Jadi hak ni dia panggil setubuh yang tak ada kena bayar kafarah. Ni. Setubuh juga ni. Nah, tapi tak ada kena bayar kafarah. Pasal apa? Dia tak ada batal apa puasa dia ke? Dia tak ada batal puasa dia. Tapi tak sedok main lah benda lagu ni. Kita pegang dengan hadis ni, kita amal dengan hadis Nabi kata man hala haulal hima yushiku an yaqa fihi. Siapa dia hidup keliling ikut tempat hak orang larat, tak lama jatuh lah tu. Kita amal dengan hadis tu lah. Nah. Tu jangan duk main sahabat tu. Apa kata hamba hidup benar lah hak molek kali. Nah. Suruh dia hidup benar. Klik-klik kat nak kau puasa klik. Nisbah pada orang hak perangai lagu tu lah, bukan belakang. Nah, dia hak lagu tu nak hamba hidup sejik tak nyegi. Ya kan? Nak suruh hidup tak surau tak nyegi, suruh hidup benar. Buat sebab suluh dah. Buat surat Yasin tak apa. Baik hidup benar apa. Tengok ikan menakak ramah dah. Koyak dia gitu. Habis. Kerana sampai in kepada rungonya. Keempat, keluar mani dengan sengaja dikeluarkan dia atau dengan mubasyarah jika tiada dengan jima sekalipun, seperti keluarnya dengan menyentuh dan berpeluk dan bercium. Kita singgah situlah deh dulu. Jadi bulan puasa ni kita dia panggil kita jepuk widah belaka. Nah, sebab apa? Dalam bulan puasa ni Nabi sebutnya salah satu daripada kelebihan dianya syahrul mudha'afah dia panggil. Bulan yang digandakan pahala. Agak kita widah sikit-sikit kalau tak apa dah. Kita widah capa belaka. Jangan berpelah perai rugi saja jangan. Kita butis kat tu dulu. Keempatnya keluar air mani. Ya. Mana? Nampaknya tak boleh pergi dah. Buku makruh ni tak boleh pergi dah. Itu dia. Bahkan kita tengok pada perkara yang menginginkan oleh nafsu tu pun makruh dah tu. Makruh dah. Lepas tu soal lagi gini. Hak kita duk mengaji awal-awal kitab Mutla'in ni. Kena jaga soal lagi tu. Ni hak kita duk mengaji dalam mazhab kita ni. Lepas tu fardu takdir kata semalam ni kita niat dah
untuk puasa sebulan Ramadan atas dasar taklid Imam Malik yang mengatakan mada sah kita niat malam pertama. Kita niat dah lah semalam nak buat amal hak mutalain duk kecek ni dah. Ha? Tiba-tiba ada satu hari dalam 30 hari hak kita nak pergi kot apa ni. Kita terlupa niat. Hak hari kita terlupa niat tu puasa kita sah tak tu? Sah. Turut pendapat bagi Imam Malik. Lepas tu jaga sah tu. Bila puasa kita tu sah, sah lagi kita kena jaga perkara-perkara yang batalkan puasa dalam jalur dia. Nak jaga. Pas kita tak tahu ni. Tak tahu nak jaga kat mana muka kita tak tahu. Tok guru kata tak apa mu tak tahu pun. Mu kena jaga 3-4 perkara. Satu, benda yang batalkan puasa hak mu duk pegang dalam mazhabmu jangan dibuat. Benda hak yang makruh bagi orang puasa dalam mazhabmu jangan dak buat. Benda hak sunat bagi orang puasa dalam mazhabmu utik buat habis. So lagi lupa nak ayat. Benda hak khilaful aula dalam mazhab kita juga jangan kita buat. Ada apa lah? Ia panggil tak tahu dengan cara tafsir tapi dengan secara ijma masuk siap dah. Oh. Ada kendak perkara yang batalkan niat ada. Salah satu daripadanya apa ia sebut? Riddah dah. Tu punah tu. Jadi mertak setengah daripadanya. Wal iyazabillah. Nah. Surat ni dia baru tanya. Dia tanya minggu lepas ni kita tak ada nak baca masa habis. Dia tanya, dia tulisnya, dia kata mas'alatun. Air mazi tiada wajib mandi. Tetapi itu mengekali mandi. Barangkali dia nak iyo katanya silap dia tulis. Tetapi itu dia tulis. Atau tetapi orang itu mengekali mandi hari-hari tiap-tiap kali keluar air mazi. Adakah berdosa orang ni? Ia dah tak reti lagi ni weh. Ia kata air mazi, ia reti dah, tapi air mazi dia kena dah lah ni. Air mazi ni ia telah tidak mewajibkan mandi. Nah, lepas tu ia mandi juga. Bila tu buat air mazi dia mandi juga. Ia tanya kata berdosa ke tak? Ni kena tengok. Kena tengok. Kalau dia mazi kerana kalau dia mandi kerana tujuan nak mengakakkan hadas mazi. Lepas tu air tu tak cukup untuk demo nak guna kot lain. Lepas tu hukum dia haram kerana awak menyakiti orang. Nah, tu dia. Kalau kita tersa lagi nya, dia duk mandi itu mandi mengakakkan hadas mazi lah di sisi dia. Tapi dia guna air telaga dia sendiri. Tu tengok pula kalau dia duk jadi was-was sampai mazi, tak cuci, tak rata lagi ni. Habis air telaga. Itu pun haram juga. Nampak? Lepas tu tuan surat ni nak suruh berhenti lah kalau dia buat amal lagu ni. Nak wayat tu kan air mazi ni tak ada kena mandi, hanya kena basuh je. Air mazi ni tak ada kena mandi, hanya kena basuh. Kalau kena kain jadi najis. Kain tu dia panggil mutanajis. Air mazi ni kita tengok rupa je nampak jernih cuci. Tapi hukum fiqahnya sama dengan air kecil. Wajib kena basuh je, mandi dak. Berhentilah hak dia duk mandi dah ni tak kena mandi. Pakai berhenti qadam madanya dengan basuh. Masalah berjual beli beras untuk fitrah di serambi masjid, dia tanya. Pada masalah apa pula ni? Kita baca wisuk dulu. Pada masalah yang kedua berlafaz sedekah beras fitrah pada amil
tetapi dikosak di hati sedekah pada asnah. Maka kedua-dua masalah itu adakah boleh? Ingat, kita ambil hak pertama dulu, jual berah terah di serambi masjid. Dia serambi masjid ni kalau dalam kitab ia panggil rahbatul masjid. Supaya panggil gitulah. Tu dia. Maka setengah ulama dia surah gini rahbatus syai'i minhu. Rahbah bagi suatu tu adalah satu juzuk daripada suatu tu dah. Tu kaedah dia. Rahbatus syai'. Rahbah ni bahasa kita kata serami ataupun sayap. Maka ulama buat kaedahnya rahbatus syai' minhu ay minasyai'. Serami bagi suatu adalah diri suatu dah. Kecuali kita kecek dengan secara sarahah dah. Hak ni walaupun serami bagi hak ni tapi tak masuk dalam hak ni. Kita sarahah masa duk kutip duit nak buat lagi. Hak tu ada juga ulama kata tak masuk dalam kaedah sat ni. Tapi kalau hak itlaq masuk dalam kaedah tu dah. Bila masuk dalam kaedah tu, salah satu daripada perkara hak Nabi larang dengan secara karahah setengah kata, iaitulah berjual beli dalam masjid. Nabi doa orang hak yang jual beli dalam masjid ni mudah-mudahan Allah Taala tak wilaba ke dia. Lalu tu bau ni tu kita tauliah tu imam suruh beli berah lah kelik mari jual untuk makmum kita suka buat berah terah. Kita jual makmum kita pun pergi beli kita akak jual beli, ia beli berah kita jual. Bila dia milik tam siap dah berah segatai, di situlah dia niat untuk jadi terah. Aku jadi berah ni segatai terah yang wajib atasku lillahi taala. Lepas tu bawa lah berah ni pergi serah pada amir hak kita latih tu. Pas amir itulah ambil pergi bagi kepada asnah-asnah yang ada dalam qaryah lama. Ia tanya kata, masalah jual berah di serambi masjid ni lagu mana? Jawabnya jangan. Berah hak kita beli masjid tu jangan. Kerana apa? Nabi larang orang jual dalam masjid, orang jual atas masjid ni Allah Taala tak bagi laba untuk dia. Tak laba kok mana pula kita jual laba 5 kok segatai ni. Tak laba kok mana? Yang dimaksudkan dengan tak laba di situ, akhirat esok hak ia boleh 5 kok segatai tu sia-sia saja, tak jadi kebajikan. Waliyazabillah, tu kita takutnya. Ia panggil laba di segi kaca mata zahir laba lah, tapi akhirat esok tak ada laba. Makna tak jadi kebajikan untuk dia. Lalu tu jangan jual atas masjid. Berah hak kita beli kelik untuk nak jual pada makmum kita jual lah di basar ta'am ataupun kita jual di sekolah tadika. Buat lagu tu. Lepas tu ia kata masalah yang keduanya belafaz sedekah berah keterah pada amir, tetapi dikosak di hati sedekah pada asnah. Ya fiqh kita ni ia tak kira betul kosak kalau bab ni. Ia kira betul lafaz hak tu baik. Tu dia. Ya bakak ni ia kira betul lafaz hak tu baik. Setelah kita misal. Kita kata, Zakaria, aku menikah akan dikau akan sianu dengan isi kahwin sebanyak tersebut. Balik Zakaria katakan, aku tak mau terima akan nikah sianu. Dia kata gitu. Hati dia kosak nak terima. Hati dia bulat kosak nak terima. Tapi lafaz hak tu baiknya, aku tak mau terima nikah tersebut. Nikah sianu. Fiqh hukum sah dak lagu tu. Tu. Ya bakak ni ia kira betul lafaz hak kita kecek tu baik. Satu orang yang nak cerai bini, dia berlafaz dengan tolak, hati tak ada kosak sikit bohong. Jatuh dah. Jatuh. Kok kalau gitu
Bila dia tu sedekah pada amil, jadilah pada ketika tu hak bagi amil. Jadi hak amil lah. Tu dia. Lepas tu orang-orang hak mari terima tauliah di majlis ni dah. Amo tauliah winya dua perkara kerja dia. Nombor satu, ia hipung berah terah hak dia mau bagi ke dia tu. Tu kerja dia. Nombor duanya, ia bagi berah tuwi pada asnah. Kerja dia nya 2 tamne tu je. Lebih pada 2 tamne tu tak ada. Ia panggil kalau lebih pada 2 tamne tu, ia panggil orang tu kerja lakoh jawatan hak orang serah mandak wi ke dia. 2 perkara tu je. Satu, bila orang mari wi ke dia, ia ambil apa tu? Bukan ambil untuk milik ke dia. Ambil untuk peripung, lepas tu nak bagi wi pada mustahiqin. Tu kerja dia. Nah, peripung, lepas tu untuk tauzi', untuk bagi pada asnaf. Dalam qadiyah tu lah, balik dia tu kena buat 2-3 perkara. Nombor satu, ia kena at-taswiyah bainal mustahiqin. Kena wi sama banyak. Satu. Yang keduanya, wujubul isti'ab bainal mustahiqin, kena wi berlaku. Ada berapa orang wi berlaku? Apa? Yang ketiganya, sah lagi. Oleh kerana berah tu dia mau mai serah kita, untuk kita nak pelepahkan hak dia mau mai serah kita kena wi berah tu. Siapa pada tangan mustahiqin sebelum daripada semaya sunnah Aidil Fitri. 3 perkara tu wajib bagi ambil. Awak lagu tu. Diri dia tu boleh makan ke tak? Boleh, sebab Allah Ta'ala sebut wal amilina 'alaiha. Boleh. Siapa? Sebab ia tak ada hak. Cuma dalam fiqh dia duk kecek gini weh. Dia duk kecek kata amil ni ia ada hak tu selama pihak atas saya tidak menentukan. Hanya kita kecek situ sikit lagi. Adapun bila hakim atau qadi itu menentukan, maka hak dia tak ada dah. Jadi duk kecek situ, Lepas tu kalau kita nak menentukan hak, jadi payah juga kerana kerja tak sama. Lalu itulah kita buka peluang kata, ambillah di dalam jumlah hak tu, tapi jangan ambil banyak sangat. Ambil qadar mana? Bi qadri ujrati amali. Qadar ya kerja tu dibenarkan. Hak paling molek kali tak usah ambil tak apa. Nanti ambil pahala di akhirat esok. Tapi murih lalu kalau kita kata gitu, murih lalu. Apa ni suruh orang kerja tak seri upah ya tu.